Salam sejahtera. Himpunan NT Anwar Selamatkan Malaysia semalam dikatakan sebagai kategori himpunan paling gagal di dunia. Manakan tidak? Himpunan itu sebenarnya himpunan yang boleh dikata berskala besar. Sebab mana tidak dia skala besar? Tujuannya ialah mereka menuntut Anwar Ibrahim letak jawatan. Mereka menuntut supaya Anwar Ibrahim letak jawatan dan selain daripada itu, mereka nak selamatkan Malaysia. Bukankah itu satu himpunan yang mega? Himpunan yang besar sepatutnya. Tapi bila berlaku semalam, apa yang terjadi? Kehadiran ialah tidak lebih 50 orang. Dan yang kelihatan muncul dalam himpunan itu orang-orang yang biasa. Yang entah apa-apa dia punya jawatan pun tiada. Jawatannya hanya dilantik-lantik saja. Tidak menang di dalam apa-apa pertandingan. Balik-balik yang hadir Cikgu Bad. Balik-balik yang hadir YB Viral. Yang balik-balik yang hadir tu Tun Faisal. Pengerusinya, penganjur itu dikatakan Tun Faisal. Saudara, apa yang nak sangat diselamatkan Malaysia ni? Terfikir saya, kalau betullah Anwar Ibrahim tu ada masalah, ada kesilapannya dan ada kesalahannya, sepatutnya himpunan itu bukan dipimpin oleh ahli-ahli tersebut yang dikatakan sebagai geng-geng. Geng nak apa? Entah, tak tahulah apa yang dia nak. 4 orang pribadi ataupun individu yang menjadi mastermind itu semuanya sebenarnya tiada apa-apa. Nak pimpin pun tak boleh. Kalau betul mereka boleh pimpin, yang hadir itu kurang-kurangnya adalah 5,000 ke, 6,000 ke, 10,000 ke. Ini 50 orang pun tak sampai. Apa yang mereka nak selamatkan sangat? Kalau betullah mereka nak selamatkan Malaysia melalui himpunan itu, tentulah yang akan hadir itu bukan sekadar bilis-bilis kecil. Nak cakap bilis pun susahlah. Kehadiran yang memimpin itu bukan bilis pun. Entahlah, mungkin ikan berudu kot. Berudu tu ikan kah? Okey. Sepatutnya yang hadir, kalau betullah himpunan itu nak selamatkan Malaysia, hadirlah Muhyiddin ka, Hamzah Zainuddin ka, Hadi Awang ka, atau yang paling tidak pun hadirlah Tun Mahathir ka, kan? Ini tidak. Yang hadir YB Viral. Yang hanya viral di mana? Di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok. Yang tak hadir siapa? Orang-orang besar. Nak panjangkan cerita, apa yang mereka nak selamatkan sangat? Kalau nak selamatkan ringgit Malaysia, nak beritahu kepada anda, sekarang ni potensi ringgit Malaysia adalah yang terbaik di Asia. Baru diumumkan semalam. Sehari sebelumnya, ringgit Malaysia menjadi kedua terbaik di Asia. Nak selamatkan apa lagi? Okey, kalau nak selamatkan Malaysia daripada jahanamnya rasuah dan penyelewengan, itu lagi teruk. Anwar Ibrahim telah pun mendedahkan banyak penyelewengan, kekorupsian, korupsi yang berlaku di Malaysia ini. Lihat saja, saban hari, setiap hari, begitu banyak penyelewengan yang didedahkan, tangkapan yang dibuat, bahkan siasatan, kertas siasatan dibuka. Kalau nak cakap penyelewengan, patutnya yang dicakap itu ialah geng-geng yang sudah didakwa di mahkamah. Ada penganalisis politik bebas mengatakan, himpunan itu adalah himpunan yang paling bodoh sekali di dunia. Dia kata himpunan itu paling bodoh sekali kerana menurutnya, walaupun mereka berhimpun 20 juta kali, walaupun mereka berhimpun tiap-tiap hari, mereka tidak akan mampu dapat apa-apa. Dengan kata lain, useless. Kerana himpunan yang boleh menyebabkan Anwar Ibrahim tumbang atau letak jawatan atau mengundurkan diri hanya satu. Himpunan di Parlimen. Anwar Ibrahim hanya boleh letak jawatan melalui ahli-ahli Parlimen. Melalui sokongan undi tidak percaya ataupun sokongan undi percaya. Jadi siapapun yang berhimpun lepas ni tak payahlah anda ikut. Dorang bohong saja tu. Mana mungkin Anwar Ibrahim boleh letak jawatan dengan hanya 50 orang, 20 orang, 100 orang, 1000 orang, 50,000 orang. Tidak mungkin. Lihat,
Yang membuatkan letak jawatan kita sudah ada duluan. Pikir betul-betul sebelum Anda ikut himpunan-himpunan bodoh seperti itu. Pikir dulu. Pertama, contoh yang paling mudah. Muhyiddin Yassin yang pernah letak jawatan sebagai Perdana Menteri di Malaysia hanya 2 orang. Pertama, Mahathir Mohamad. Yang kedua, Muhyiddin Yassin. Tun Mahathir letak jawatan kerana hilang kepercayaan, kerana hilang sokongan ahli parlimen. Silapnya Tun Mahathir ialah beliau serta-merta letak jawatan. Beliau tidak menuntut undi belah bahagi, undi sokongan, undi percaya di parlimen. Apa yang Tun Mahathir buat? Dia terus letak jawatan. Dan paling menyakitkan hati ialah beliau tidak memberitahu tindakan itu, berbincang dulu dengan Pakatan Harapan kerajaan pada waktu itu. Dia terus letak jawatan. Itu sebabnya dia letak jawatan, bukan tuntutan himpunan-himpunan. Saya ulang sekali lagi. Tun Mahathir letak jawatan bukan karena tuntutan himpunan, tetapi kerana beliau yakin dia sudah tidak ada sokongan lagi daripada ahli parlimen. Itu baru boleh tumbang, bukan karena himpunan bodoh. Yang kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang kedua dalam sejarah Malaysia Perdana Menteri yang letak jawatan. Apa yang menyebabkan beliau letak jawatan? Kerana beliau sudah kehilangan sokongan daripada rakan-rakan geng Langkah Sheraton beliau. Dia tahu dia sudah hilang sokongan apabila semua ahli parlimen Barisan Nasional menyatakan menyatakan bahawa mereka tidak lagi menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi apa yang Muhyiddin buat? Dia letak jawatan lah. Yang ini aku nak beritahu kepada anda semua. Tuntutan supaya Anwar Ibrahim letak jawatan melalui himpunan-himpunan macam itu adalah himpunan yang tiada guna sama sekali. Buatlah 20 kali kah, 1 juta kali kah, sampai kiamat pun tidak akan membuat Anwar Ibrahim letak jawatan. Bahkan silap-silap hari bulan itu akan menyebabkan mereka sendiri yang rugi. Dengan kata lain, mereka termakan diri sendiri. Tindakan itu makan tuan apabila orang akan mula benci. Dan apabila dibuat himpunan semalam dengan hadirnya 50 orang saja, orang mula kata rupa-rupanya penyokong Perikatan Nasional ini bukan ramai pun. Yang hanya meramaikan naratif, yang hanya meramaikan itu adalah di media sosial. Sebenarnya yang betul-betul lah menyertai mereka ini dalam memburuk-burukkan kerajaan bukan ramai pun. Jadi kita sudah tahu yang memburuk-burukkan kerajaan itu lebih kurang dalam 50 orang saja. Tapi biasalah kan di dunia moden ini sekarang begitu mudahnya tersebar melalui media sosial. Media sosial paling cepat tersebar dan paling cepat memburukkan kerajaan. Jadi, saudara-saudara sekalian, berapa puluh tahun pun mereka buat himpunan itu tiada maknanya. Jadi dengan syur itu saya katakan begini, tak payahlah buat lagi himpunan, memalukan sajalah. Perkara yang paling penting sekali ialah kenapalah pemimpin-pemimpin besar Perikatan Nasional itu, paling tidak pun Muhyiddin lah, paling tidak pun Wan Faisal lah, kan? Wan Faisal lah yang join himpunan itu. Orang mungkin tahu, kalau mereka ikut, mereka tahu apa yang nak diperjuangkan, tiada apa-apa. Ini, itulah himpunan paling gagal di muka bumi, kerana tiada satu pun pemimpin besar dalam Perikatan Nasional yang ikut. Ikuti terus ulasan dalam channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Bye-bye.